Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada dekan kita, Encik Zul, para pensyarah yang hadir dan hadirat-hadirin sekalian. Kami daripada kumpulan PPFGIS pada hari ini akan membentangkan kertas kerja di bawah subjek APS 5212 iaitu projek awal pada hari ini. So, projek kami bertajuk Puppet Show Paper Town. Next. Jadi, sebelum kami ingin membentangkan tentang kertas kerja, kami ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami dahulu, iaitu terdirinya daripada saya, Raja Aimani Firdaus bin Raja Ismail. Saya Mandy Masuman. Saya Abdullah Azahani. Saya Putri Zalika. Saya Aini Zulaika. Saya Hani Adlina. Dan saya Dini. Next. Okey, jadi kami akan membentangkan projek yang bakal dilakukan iaitu Puppet Show Paper Town. Okey, next. So, pertama sekali kita kena faham dahulu apa itu Puppet Show Paper Town. Okay, next. So, Puppet Show Paper Town ini adalah sebuah projek persembahan teater boneka. Dalam persembahan ini, kami menggunakan boneka jenis bertali. Dan boneka jenis bertali ini yang dipersembahkan dalam persembahan Puppet Show kami ini diperbuat 100% daripada paper FEG. Next. Jadi dalam projek ini juga kita kena faham terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan boneka bertali dan macam mana bentuk yang bakal dibuat menggunakan boneka bertali ini. Okey, pertama sekali, boneka bertali ini yang kita kena faham adalah dia sebuah figura ataupun sesuatu figura yang pada awalnya tidak bergerak. Tetapi bila dibonekakan, ia bertujuan untuk digerakkan. Dan boneka bertali ini kita kena faham ia dikawal sepenuhnya menggunakan tali. Dan nama lain bagi boneka tali ini juga dikenal pasti sebagai marionette puppet. So yang kat sebelah itu adalah contoh gambar boneka bertali yang bakal dihasilkan di dalam projek kami pada kali ini. Okay, next. Okay, sebelum itu saya hendak memberitahu terlebih dahulu kelainan ataupun keistimewaan tentang Puppet Show Paper Town ini. Dengan pementasan Puppet Show yang pernah dibuat sebelum ini, Puppet Show yang kami buat ini ada kelainan yang tertentu. Next. Okey, kita kena faham bahawa kebiasaannya persembahan Puppet Show yang menggunakan boneka ni ada 3 jenis yang mereka selalu melakukan dalam persembahan, iaitu boneka jenis kayu, ada boneka jenis kain dan juga boneka jenis silikon. Okay, next. Tapi dalam projek Puppet Show Paper Town ini, kami membuat boneka ini menggunakan paper FEG. Dan pembuatan ini sangat lain kerana apa? Dia ada 4 struktur dalam pembuatan boneka ini. Pertama sekali, boneka ini menggunakan pelbagai jenis kertas sahaja. Okey. Kedua, rangka dalam boneka ini dia menggunakan elemen lidi dan juga buluh. Dan kita kena faham juga struktur boneka paper FEG ini berbentuk 3D dan boneka paper FEG ini dia mempunyai pelbagai corak, warna dan juga pelbagai bentuk. Okay, next. Okay, dan apa yang lebih menarik lagi tentang projek kami ini, kebiasaannya mereka yang membuat projek persembahan puppet ni yang menggunakan boneka ni selalu menayangkan persembahan puppet kayu, persembahan puppet kain dan juga persembahan puppet silikon. Next. Tapi projek kami ini menggunakan paper FEGs yang mana paper FEGs ni adalah sebuah kraft tangan daripada tradisi Cina untuk dijadikan boneka dan ianya satu-satunya persembahan puppet show daripada paper FEGs yang tidak pernah lagi dibuat sebelum ini. So itulah kelainan ataupun orang kata selling pointnya tentang kami punya puppet show dalam projek yang bakal kami buat pada hari ini. Okay, next. Baiklah, dalam projek Puppet Show Paper Town ini, dia ada 2 komponen utama yang mana bakal berlangsung. Pertama sekali, kami menyasarkan projek bengkel
terlebih dahulu, dan kedua acara utama iaitu projek Puppet Show. Next. Okey, jadi untuk bengkel yang kami akan buat ini adalah bengkel Puppetry FEG Workshop. So apa itu bengkel Puppetry FEG Workshop ni? Okey, ianya adalah sebuah bengkel yang mengajar tentang bagaimana pembuatan Puppet FEG Puppetry. Okey, ia juga melibatkan 15 pelajar daripada sekolah seni dan turut serta 6 tenaga pengajar yang akan membantu dalam bengkel ini. Dan aktiviti yang bakal dilakukan ada 3 perkara pertama yang difokuskan. Pertama, cara pembuatan Puppet FEG. Kedua, mengawal boneka bertali. Dan ketiga, kaedah bercerita sebagai seorang puppeteer. Dan bengkel ini akan berlangsung selama 4 hari bermula daripada 15 Disember hingga 18 Disember 2021 di platform Google Meet. Next. Okey, bagi komponen yang kedua dalam projek kami iaitu acara utama, projek Puppet Show Pepper Town. Jadi Puppet Show Pepper Town ni adalah sebuah persembahan teater yang menggunakan boneka bertali sebagai watak dalam cerita. Jadi cerita apa yang akan dibuat dalam persembahan puppet ni adalah Meme and Bobo in Pepper Town. Jadi persembahan ini akan dilangsungkan pada hari Sabtu 15 Januari 2022 di platform Facebook dan juga YouTube. Okey, jadi dalam persembahan ini juga kami ingin menjual tentang idea serta keunikan keistimewaan persembahan puppet ini yang mana semua props, watak, set diperbuat daripada paper FEG. Okey, yang tadi kami pun tahu paper FEGs ini akan digunakan sebagai boneka dalam puppet show. Jadi, apakah paper FEG? Paper FEGs ini boleh dikaitkan dengan masyarakat Cina Buddha. Pada awalnya, apabila bangsawan telah mati, golongan hamba yang hidup akan dikebumikan bersama-sama. Dan perbuatan ini yang mengebumikan manusia hidup ini dianggap sangat kejam dan mendapat tentangan daripada generasi seterusnya. Perbuatan yang mengebumi, selepas itu mereka menggantikan dengan patungan kaca, patungan tanah liat, patungan yang dibuat daripada kayu dan akhirnya mereka mencari dan menggunakan barang yang senang dibuat dan dibawa iaitu kertas untuk membuat patung-patungan. Selepas itu, terdapat 4 kategori paper FEGs. Yang pertama adalah patung dewa yang merupakan patungan yang besar dan biasanya akan dipakai semasa perayaan Hungry Ghost. Dan kedua adalah patungan manusia atau portrait seperti perawan, watak opera, pelayan dan lain-lain. Yang ketiga adalah seni bina ataupun bangunan. Kategori keempat adalah barangan harian seperti sofa, kereta dan lain-lain. Jadi, paper FEGs ini mempunyai banyak persepsi juga dari segi keagamaan. Masyarakat Cina Buddha akan membakar paper FEGs ini untuk si mati pada perayaan Qingming dan Hungry Ghost Festival serta semasa pengebumian. Dan dulu terdapat jenis paper FEGs seperti patung dewa, patung manusia dan seni bina sahaja. Kini, pada zaman sekarang, paper FEGs merupakan satu bentuk seni yang boleh dijadikan sebagai barangan hiasan, barangan koleksi dan juga sebagai barang permainan. Bentuk paper FEGs ini telah dipelbagaikan, contohnya seperti kereta, telefon bimbit dan sebagainya. Baiklah, terima kasih Mandy. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Raja sebentar tadi, projek kami ni terdiri daripada 2 komponen iaitu persembahan Puppet Show Pepper Town dan sebuah bengkel iaitu Puppetry FEG Workshop. Jadi saya akan menerangkan secara lebih terperinci dan lebih mendalam mengenai bengkel dan persembahan Puppet Show kami ini. Jadi saya akan mulakan dengan bengkel Puppetry FEG Workshop. Jadi bengkel Puppetry FEG Workshop ni akan disertai oleh pelajar-pelajar sekolah seni Kuala Lumpur seramai 15 orang pelajar. Dan apakah yang akan diajar di dalam bengkel ini adalah ada 3 benda, iaitu yang pertama ialah proses pembuatan paper FEG, yang kedua ialah kaedah mengawal boneka bertali
Yang ketiga adalah kaedah bercerita sebagai seorang puppeteer. Bengkel ni akan dilangsungkan di atas platform Google Meet. Jadi untuk bahagian tenaga pelajar dalam bengkel ni, kami ada menyasarkan dua organisasi, iaitu yang pertama ialah Dingfeng Paper FGS Trading. Kenapa kami pilih Dingfeng Paper FGS Trading ni? Kerana Dingfeng ni adalah sebuah perusahaan yang menjalankan perniagaan paper FG dan berpengkalan di Kuala Lumpur. Jadi dia memudahkan kami untuk kontak ataupun berurusan dengan pihak Dingfeng. Dingfeng punya headquarters terletak di Klang, Selangor. Jadi Dingfeng punya perniagaan, dia menjalankan perniagaan yang menjual paper FGS tradisional yang bentuk manusia, bentuk teknologi moden sekarang dan banyak lagi. Jadi Dingfeng ni mempunyai ramai tenaga pengajar, tenaga kerja yang pakar dalam pembuatan paper FG tradisional. Itu adalah tenaga pengajar yang pertama. Yang kedua adalah tenaga pengajar daripada Puppetco Theatre Malaysia. Jadi Puppetco Theatre Malaysia ni adalah sebuah organisasi yang mengumpulkan penggiat puppetry. Penggiat puppetry ni dia ada banyak. Sebab apa? Sebab puppetry ni bukan hanya ada marionette puppetry sahaja. Dia ada boneka kain, ada boneka kayu, yang rod puppetry, dia ada banyak jenis. Jadi Puppetco Theatre Malaysia dia mengumpulkan segala jenis puppetry. Dan dia berpengkalan di Kuala Lumpur, sama juga reason dengan Dingfeng tadi, sebab dia berpengkalan di Kuala Lumpur, dia memudahkan kami untuk berurusan dengan mereka. Dan reason paling kuat kenapa kami pilih organisasi Puppetco ni kerana sebab Puppetco ni pernah berkolaborasi dengan pelajar-pelajar Universiti Sultan Idris dan Malaysian Puppetry Association MPA. Malaysia Puppetry Association ni dia lebih kurang sama dengan Puppetco Theatre Malaysia, tapi dia berpengkalan di Pulau Pinang, jadi dia agak sukar untuk kami untuk berurusan dengan mereka. Jadi itulah sebabnya. Dan mereka melakukan sebuah persembahan yang bertajuk My Tari 2021, sebuah projek student. Jadi ini adalah contoh-contoh gambaran Dingfeng dan Puppetco Theatre Malaysia. Ini kalau kita tengok di hujung kiri, kita ada nampak jenis-jenis patungan yang pernah dilakukan pernah dibuat oleh Dingfeng Trading. Dia pernah buat bentuk manusia bersaiz skala sebesar manusia, ada bentuk binaan, ada barangan harian. Dan Puppetco ni kalau kita tengok gambar, dia ada pernah buat persembahan marionette puppet show dan puppet show yang jenis kain. Ini dia ada banyak jenis-jenis puppet show yang mereka pernah buat dalam contoh gambarannya. Dan bengkel Puppetry FG Workshop ni akan dijalankan seperti yang disebut oleh Raja Adik, akan dijalankan selama 4 hari daripada 15 hingga ke 18 Disember 2021. Dan kami memecahkan kami memecahkan sesi kepada sesi pagi dan sesi petang. Ini selama 4 hari tu akan ada sesi pagi dan sesi petang. Dan peserta di dalam bengkel ni akan dipecahkan kepada 3 kumpulan. Dan 3 kumpulan ni, kenapa kami pecahkan kepada 3 kumpulan? Sebab apa? Sebab kami nak memaksimumkan hasil bengkel yang kami boleh peroleh, maknanya daripada segi pembelajaran. Hasil boneka yang dihasilkan, kami nak memaksimumkan pendapatan yang kami boleh dapat. Jadi Dingfeng Trading dan Puppetco ni mereka akan menghantar ataupun mereka akan melantik tenaga pengajar yang berjumlah seramai 6 orang, 3 orang setiap organisasi, dan setiap kumpulan akan diajar oleh 1 tenaga pengajar daripada Dingfeng dan 1 daripada Puppetco. Jadi Dingfeng ni dia akan mengajar tentang boneka watak manusia, boneka watak haiwan dan prop-prop yang ingin dihasilkan dalam puppet show paper town. Dan Puppetco Theatre Malaysia ni dia akan mengajar peserta dari segi teknik mengawal boneka bertali dan teknik bercerita sebagai seorang puppeteer. Itulah reason kenapa kami ingin memecahkan kumpulan sebanyak 3 kumpulan. Jadi di akhir bengkel ini, apa yang kami cuba dapatkan ialah hasil karya peserta yang dibuat dalam bengkel Puppetry FG Workshop ni akan digunakan untuk acara utama Puppet Show petang. Jadi boneka-boneka yang dihasilkan ni adalah boneka watak manusia, boneka watak haiwan dan props seperti telefon, kerusi, meja yang kami akan gunakan untuk Puppet Show petang ni. Jadi saya akan menerangkan pengisian
bengkel yang kami akan lakukan. Itu bengkel tu akan dijaga selama 4 hari. Jadi pada hari pertama, pada sesi pagi kami akan lakukan sesi bersama-sama, joint session di antara tiga kumpulan yang belum dipecahkan lagi. Sebab apa? Sebab kami ingin membuat pengenalan mengenai bengkel yang akan memperkenalkan apa itu PPFG dan apa itu boneka bertali. Di pengenalan itu juga kami akan menerangkan cara pembuatan PPFG. Sebab apa? Sebab cara nak membuat PPFG ni dia mengikut proses yang tertentu, iaitu first, yang pertama kita perlu melakar di atas kertas. Yang kedua, kita perlu merangka boneka tu menggunakan lidi buluh dan bahan-bahan yang ingin digunakan tu. Jadi yang ketiga dan keempat ni lebih kurang sama. Menampal dan menghias ialah proses untuk melengkapkan boneka tu di eksterior, di bahagian luaran boneka itu. Jadi bila dah terangkan semua benda tu, kita akan membuat proses ice breaking lah, pecah kepada 3 kumpulan. Jadi bila dah pecah je 3 kumpulan tu, kita akan membahagikan watak-watak boneka di dalam PPFG Puppet Town. Watak-watak di dalam puppet show tu akan dibuat oleh peserta-peserta di dalam bengkel ni. Jadi pembahagian watak boneka ni ada watak manusia, watak haiwan dan prop. Jadi selesainya pembahagian watak ini, kita akan terus kepada proses melakar watak. Jadi untuk melakar watak ni, mereka perlu melakar watak manusia, haiwan dan prop itu pada sesi pagi hari pertama ni. Jadi kami akan memperkenalkan watak tu macam mana, perwatakan dia macam mana. Jadi untuk dapatkan visual yang lebih jelas, visual watak tu lebih jelas. Pada sesi pagi ni, pada setiap sesi bengkel ni, kami akan sediakan file set yang boleh digunakan untuk yang boleh digunakan oleh peserta-peserta bengkel ni. Jadi pada sesi pagi ni kami akan menyediakan sebuah file set yang mengandungi alatan menulis dan kertas sahaja. Sebab apa? Untuk proses melakar watak. Jadi selesainya hari pertama sesi pagi tu, kita akan terus proceed kepada sesi petang. Sesi petang ni akan terus akan diteruskan dengan 3 kumpulan yang telah dipecahkan tadi untuk proses merangka watak. Lepas mereka sudah melakar watak pada sesi pagi, mereka akan merangka watak menggunakan lidi buluh itu. Jadi untuk proses merangka tu, mereka kena kenal apa tu bagaimanakah susunan tali boneka, sebab ini adalah boneka perlu yang akan digunakan untuk puppet show yang jenis boneka bertali. So mereka perlu tahu susunan tali boneka tu macam mana, titik sendinya di mana dan bahan yang digunakan untuk merangka tu macam mana. Jadi selesai je proses merangka watak oleh peserta tu, mereka perlu menyiapkan boneka tu untuk melengkapkan visual boneka tersebut. Jadi visual boneka manusia ni, mereka akan menampal kertas dan menghias boneka watak manusia. Bagaimana mereka menampal kertas tu, mereka perlu mengkaji bahan-bahan yang ingin digunakan. Sebab apa? Kertas ni bukan sahaja kertas yang biasa. Dia ada banyak kertas lagi. Ada kertas cardboard, ada kertas kad manila, ada banyak lagi kertas warna semua. Jadi bila mereka dah menyiapkan rupa bentuk luaran boneka tu, mereka perlu membuat busana dan mimik muka untuk boneka tersebut, boneka manusia. Jadi pada sesi petang ni kami akan menyediakan file set juga, tapi file set ni berbeza dengan file set yang disediakan pada sesi pagi kerana dia ada bahan-bahan lain seperti lidi, kertas warna, gunting dan gam. Jadi itu tamatnya lah hari pertama. Hari kedua pula kita akan teruskan kepada sesi pagi, akan teruskan kepada 3 kumpulan juga. Pada hari pertama kita dah siapkan boneka watak manusia. Jadi pada hari kedua sesi pagi ni kita akan siapkan boneka watak haiwan. Jadi untuk siapkan boneka watak haiwan ni, mereka dah melakar pada hari pertama. Jadi mereka boleh proceed kepada merangka watak. Jadi proses merangka watak ni sama macam proses untuk watak manusia juga. Mereka perlu tahu susunan tali boneka tu macam mana, titik sendi di mana dan pengenalan bahan apa yang nak digunakan untuk membuat watak haiwan itu. Selesainya proses merangka, mereka perlu menyiapkanlah rangka visual luaran boneka bentuk haiwan ni. Tapi untuk watak haiwan dia tak menggunakan busana, jadi peserta perlu memikirkan corak bagaimana untuk haiwan tersebut. Macam contoh harimau, bulu dia kita nak gambarkan macam mana, misai dia kita nak gambarkan macam mana. Itulah apa yang cuba saya sampaikan.
yang terakhir adalah mimik muka lah, mana mimik muka haiwan tu macam mana. Untuk sesi pagi ni akan disediakan file set yang sama yang mengandungi alatan menulis, kertas lidi, kertas warna, gunting dan gam. Itu pada sesi pagi. Dan pada hari kedua, sesi petang pula akan proceed untuk bahagian prop pula. Peserta akan siapkan prop-prop untuk persembahan Puppet Show Paper Town ni. Jadi mereka perlu merangka prop yang dah dilakar pada hari pertama dan terus meneruskan untuk visual luaran prop tersebut dengan menampal kertas warna, bentuk corak-corak apa yang perlu ada pada prop tersebut. Pada hari kedua untuk sesi petang ni juga akan disediakan file set yang sama mengandungi alatan menulis, lidi, kertas warna, gunting dan gam. Itu tamatnya lah hari kedua. Pada hari ketiga pula, hari pertama dan hari kedua adalah proses untuk membuat boneka. Proses membuat boneka menggunakan paper effigy. Tibanya hari ketiga dan keempat adalah proses pembelajaran untuk asas puppeteering. Jadi kami akan mulakan sesi pagi pada hari ketiga ni dengan joint session bersama-sama untuk semua peserta untuk pengenalan boneka bertali. Untuk pengenalan boneka bertali ni, tenaga pengajar akan menerangkan bagaimanakah struktur boneka bertali ni. Minta maaf. Bagaimanakah susunan tali boneka ini, di manakah titik sendi boneka bertali dan pengenalan bahan-bahan bagaimanakah yang selalunya digunakan untuk membuat boneka bertali ini. Jadi lepas dah membuat pengenalan mengenai boneka bertali ni, marionette puppetry ni, kami akan mengaplikasikan struktur yang dah diterangkan tadi, struktur boneka bertali kepada boneka watak manusia dan haiwan paper effigy yang telah dibuat pada hari pertama dan hari kedua bingkil. Jadi kami akan menggunakan boneka yang telah siap dibuat oleh peserta dan terus proceed kepada sendi boneka, pengenalan sendi boneka bagaimana untuk mengenal pasti titik sendi boneka bertali yang akan membuat pergerakan. Jadi titik sendinya terdiri pada kedua belah kaki, tangan, bahu, telinga dan tulang belakang. Jadi bila peserta dah kenal bahagian manakah yang akan digerakkan, mereka akan terus untuk proses menambah tali pada titik sendi boneka, watak manusia dan haiwan. Pada sesi pagi ni, kami akan menyediakan file set yang mengandungi tali dan gam sahaja, atau akan terus proceed kepada sesi petang. Pada sesi petang akan dijalankan, akan dipecahkan kembali kepada 3 kumpulan untuk sesi pembelajaran teknik mengawal boneka bertali. Jadi untuk sesi pembelajaran ni, apakah yang mereka akan belajar adalah teknik asas pergerakan tangan untuk mengawal boneka bertali, pergerakan asas bagaimanakah controller tu perlu dikawal, dan pergerakan boneka mengikut emosi, maknanya setiap scene dekat dalam puppet show tu bagaimanakah visual yang ingin disampaikan. Maknanya kalau boneka tu sedih, bagaimanakah yang selalunya akan dibuat oleh puppeteer ni. Jadi itulah apa yang akan diajar pada sesi petang. Seterusnya bila peserta dah clear, dah tahu bagaimana teknik asas puppeteering ni, mereka akan teruskan dengan latihan bersama tenaga pengajar. Jadi tenaga pengajar ni akan memberikan tips dan formula daripada untuk mengawal boneka bertali ni. Jadi itu adalah penamat untuk hari ketiga. Tamat je hari ketiga tu akan terus kepada hari keempat. Hari keempat kami akan mulakan untuk dengan sesi bersama kembali, joint session untuk asas puppeteering. Sebab apa? Sebab hari ketiga kita bengkel ni akan mengajar cara pergerakan sahaja, cara pengawalan boneka sahaja. Tapi hari keempat ni kami akan mengajar bagaimana untuk proses mendialogkan skrip untuk puppet show. Jadi untuk permulaan hari keempat ni, tenaga pengajar akan mengajar teknik berdialog, teknik mengawal boneka mengikut dialog. Selepasnya habis sesi pembelajaran itu akan dipecah kepada tiga kumpulan kembali untuk sesi pengenalan projek Puppet Show Paper Town. Jadi kami akan memperkenalkan apakah acara utama untuk projek ini dengan menerangkan apakah sinopsis
cerita yang ingin dibawa nanti, watak-watak yang terlibat dekat dalam di dalam puppet show itu dan plot ceritanya. Jadi lepas kami dah menerangkan sinopsis, kami dah beri skrip kepada peserta. Peserta ni akan terus pergi ke kumpulan masing-masing untuk sesi latihan puppeteering menggunakan skrip puppet show Paper Town, iaitu watak manusia dan watak haiwan. Jadi peserta ni akan berlatih certain scene dekat dalam puppet show tu untuk dibawa ke sesi petang. Jadi pergi je sesi petang, akan terus ke join session semula untuk persembahan ringkas oleh peserta selama 3 minit. Sebab apa? Sebab pada sesi pagi kita dah ada latihan menggunakan skrip tu, jadi kami akan bawakan kepada sesi petang untuk persembahan ringkas. Habis je persembahan ringkas, kami akan buat sesi pemilihan untuk boneka-boneka props yang ingin digunakan untuk puppet show Paper Town. Maknanya kriteria yang kami akan pilih adalah dari segi visual, size dia, rupa dia macam manakah, maknanya sesuai ke untuk dimasukkan ke dalam puppet show Paper Town ni. Jadi selesainya proses itu, kami akan melakukan penutup bengkel dan secara rasminya bengkel ni akan tamat pada hari keempat. Jadi itulah sedikit sebanyak penerangan mengenai pengisian bengkel Puppetry Effigy Workshop. Jadi kita akan teruskan kepada puppet show, kita akan teruskan kepada acara utama, minta maaf, iaitu Puppet Show Paper Town. Jadi apakah Puppet Show Paper Town ni? Puppet Show Paper Town ni adalah merupakan sebuah persembahan teater yang menggunakan boneka bertali, dan dia bertujuan untuk memperkenalkan kepelbagaian Paper Effigy dengan menggunakan medium puppet show. Apakah yang saya maksudkan dengan kepelbagaian Paper Effigy itu? Macam yang Mandy dah sebutkan tadi, Paper Effigy ni mempunyai pelbagai. Dia ada bentuk dewa, dia ada bentuk barangan harian, dia ada bentuk manusia. Jadi dia pelbagai bentuk, pelbagai corak, pelbagai warna. Jadi kami ingin menunjukkan kepelbagaian Paper Effigy ni dengan menggunakan medium yang menarik. Jadi medium yang menarik kami menggunakan puppet show. Jadi keistimewaannya puppet show Paper Town ni ialah kami menggunakan patung yang diperbuat daripada Paper Effigy untuk menjadi watak-watak di dalam persembahan. Dan kalau ingat tadi, saya dah terangkan yang puppet-puppet ataupun boneka yang digunakan dalam Puppet Show Paper Town ni adalah hasil daripada peserta yang dibuat oleh peserta di dalam bengkel Puppetry Effigy Workshop sebentar tadi. Jadi Puppet Show Paper Town ni akan dijalankan pada 15 Januari 2021 pada hari Sabtu 8:30 malam di Facebook dan YouTube. Jadi ini adalah gambaran set bagaimanakah kami ingin menjalankan persembahan Puppet Show Paper Town ni. Kami akan melakukannya di dalam studio. Jadi kami akan set up set dekat dalam studio. Set yang akan digunakan tu adalah sepenuhnya akan dibuat menggunakan Paper Effigies. Macam gambaran di atas ini, yang gambaran yang ada pokok-pokok, kereta-kereta, dia lebih kurang macam tu, tapi saiz dia berbeza sikit. Jadi untuk set up set kat dalam studio ni untuk proses shooting. Jadi kenapa kami shooting? Sebab apa? Sebab kami nak menggunakan screen untuk latar. Jadi lepas habis proses shooting ini, video yang telah dihasilkan tu akan disunting ataupun diedit untuk tambahan voice over dan latar set. Apakah voice over dan latar set itu? Adalah kami akan membuat voice over recording secara berasingan, dan green screen editing tu macam boleh dilihat pada gambar rajah tersebut. Gambar itu kalau kita nampak ada gambar hijau di belakang tu, tapi bila dah selepas proses editing, kita boleh letakkan visual yang apa yang kita ingin letakkan di dalam video tersebut. Jadi itulah sedikit sebanyak proses bagaimanakah persembahan Puppet Show Paper Town ini ingin dijalankan. Jadi apakah cerita Meme and Boboiboy in Paper Town ni? Jadi cerita Meme and Boboiboy in Paper Town ni, dia mengisahkan tentang dua orang adik-beradik yang bernama Meme dan Boboiboy. Mereka dua orang ni sangat obses dengan permainan video sehingga mereka tidak meluangkan masa bersama keluarga mereka. Jadi pada suatu hari semasa mereka sedang bermain permainan video seperti biasa, mereka ditarik masuk ke dalam dunia permainan video yang bernama Paper Town. Jadi apabila mereka berada di dalam dunia Paper Town tu, mereka perlu menyelesaikan beberapa misi untuk mereka pulang ke dunia asal. Jadi misinya adalah mereka perlu mengalahkan seorang ahli sihir yang kejam yang bernama Cruella de Vil.
Jadi sekiranya misi untuk mengalahkan ahli sihir ni tak dapat dikalahkan, mereka tak dapat nak kembali ke dunia asal. Jadi selepas dah mereka harungi segala rintangan, segala misi yang perlu diselesaikan tu, mereka kembali ke dunia nyata. Setibanya mereka di dunia nyata tu, barulah mereka sedar bahawa mereka telah mengabaikan orang-orang di sekeliling mereka. Jadi kesedaran itulah yang kami ingin tunjukkan di dalam cerita Meme dan Boboiboy in Paper Town ini. Jadi kesedaran itu timbul, kita boleh tengok pada scene yang kami cadangkan, ialah scene semasa mereka terperangkap di dalam permainan video Paper Town tu. Mereka terlihat kelibat ibu bapa mereka di dalam kaca TV di sebalik dunia nyata itu. Jadi disebabkan mereka terperangkap di dalam TV, dalam video game tu, mereka punya jeritan tak dapat didengari oleh ibu bapa mereka. Jadi mereka merasa sangat sedih dan timbul kesedaran itu untuk lebih menghargai ibu bapa mereka. Jadi itulah sedikit sebanyak cerita mengenai sinopsis cerita Meme dan Boboiboy, Meme and Boboiboy in Paper Town. Okey, baik. Bagi objektif projek kami pula, ia terdiri dari 2 objektif yang kami fokuskan, iaitu pertama, ia untuk memberi pengetahuan dan pendedahan tentang kepelbagaian fungsi PPFG pada masa kini, seperti yang dikatakan oleh Azhani dan Mandy juga tadi. Dan kedua, ia adalah untuk mengetengahkan kelainan dan keunikan dalam puppet show yang mana boneka dan prop diperbuat daripada PPFG. Next. Okey, konsep pula, projek kami, ia merupakan sebuah projek yang berkonsepkan learn and play. Para pelajar akan didedahkan dengan pembelajaran membuat figura PPFG dan mengawal boneka bertali. Selepas selesai sesi pembelajaran, pelajar akan bermain figura PPFG di dalam bentuk puppet. Konsep ini akan dapat mengimplementasikan konsep belajar dan mengaplikasinya dalam bentuk bermain. Next. Okay, bagi rasional kami mempunyai 3 poin penting kenapa kami memilih untuk melakukan projek ini. Yang pertama adalah pembakaran PPFG telah banyak dilarang di kawasan awam pada musim perayaan dan pengembumian, kerana pembakaran terbuka adalah salah satu faktor bagi pencemaran udara. Oleh itu, daripada ia dibakar, PPFG boleh digunakan sebagai boneka di dalam persembahan. Poin kedua, PPFG merupakan kesenian tradisi masyarakat Cina dan tidak digunakan oleh bangsa lain. Oleh itu, projek ini akan memberi peluang kepada kaum-kaum lain di Malaysia untuk mempelajari pembuatan PPFG. Dan poin terakhir adalah kebanyakan puppet show yang diperbuat ia daripada kayu. Berbeza dengan projek yang kami ingin lakukan di mana boneka dan prop dalam puppet show ini dia akan diperbuat daripada PPFG. Next. Okey, platform yang kami akan gunakan adalah live streaming dan kami akan menggunakan daripada Facebook Paper Town, YouTube Paper Town dan media sosial Fakulti Pengurusan Seni, Budaya dan Warisan. Dan anggaran penonton yang kami target untuk menonton live streaming kami sebanyak tayangan itu adalah sebanyak 1,500 sehingga 2,000 orang penonton. Okay, next. Okey, sasaran audien kami terdiri daripada pertama, penggiat seni, kedua, pelajar sekolah seni, 3, seisi keluarga dan 4, golongan remaja 13 tahun ke atas. Seterusnya saya akan teruskan dengan cadangan promosi dan publicity. Kami akan menggunakan aplikasi Instagram di mana kami akan memuat naik poster video, teaser, gambar dan di dalam Instagram dan Instagram story di Instagram Art Ringan, Aswara dan Paper Town. Kami juga akan membayar Instagram Ads selama 3 hari dan kami akan menggunakan hashtag di setiap post yang kami muat naik. Next. Seterusnya kami akan menggunakan aplikasi Facebook di mana kami akan menggunakan Facebook daripada Fakulti Pengurusan Seni dan Budaya, Aswara dan Paper Town. Kami juga akan memuat naik poster, video teaser, gambar di dalam Facebook. Kami akan menggunakan Facebook Story dan penggunaan hashtag di setiap post.
Selain itu kaki seni di mana kami akan memuat naik poster kami di laman sesawang kaki seni. Next. Seterusnya Metro dan Berita Harian di mana kami akan menyiarkan artikel secara online. Untuk Metro kami akan siarkan artikel online dalam ruangan rencana, manakala Berita Harian kami akan siarkan artikel online dalam ruangan pendidikan. Jadi dalam artikel ini kami akan membuat sesi temu bual tentang acara utama kami iaitu Puppet Show Paper Town. Next. Seterusnya TV1 dan TV3 di mana kami akan mempromosikan melalui Selamat Pagi Malaysia dan Borak Kopitiam. Dalam Selamat Pagi Malaysia dan Borak Kopitiam juga kami akan mengadakan sesi temu bual tentang acara utama kami iaitu Puppet Show Paper Town. Seterusnya berikut adalah cadangan anggaran bajet yang kami akan keluarkan untuk projek kami. Next. Terdapat beberapa bahagian dalam anggaran bajet kami, antaranya ialah dari sudut operasi, produksi, teknikal, logistik, publicity dan pemasaran. Anggaran bajet untuk bahagian operasi adalah sebanyak RM3,110 di mana kami menganggarkan jumlah tersebut dikeluarkan untuk tenaga pengajar, ahli persembahan dan juga ruang acara. Seterusnya bahagian operasi, kami menganggarkan jumlah sebanyak RM538.20 di mana kami mengeluarkan wang tersebut untuk printer ink, layout, baju produksi dan juga laminate film A4. Bagi bahagian teknikal pula, kami menganggarkan bajet sebanyak RM585.10 di mana wang tersebut bertujuan untuk membeli peralatan. Tapi bahagian teknikal ini, jumlah tersebut ditaja oleh hashtag media. Seterusnya ialah bahagian logistik. Kami menganggarkan jumlah sebanyak RM417.50 di mana wang tersebut akan dikeluarkan untuk makan dan minum, kos pengangkutan, hand sanitizer, first aid kit, termometer, buku dan juga pen. Akhir sekali ialah bahagian publicity dan pemasaran. Kami menganggarkan jumlah tersebut dikeluarkan sebanyak RM740. Ia bertujuan untuk renting stand, logo, design poster dan Instagram ad. Jadi jumlah bagi keseluruhan anggaran bajet kami ialah sebanyak RM5,980.80. Jadi yang seterusnya adalah cadangan penajaan. Cadangan penajaan kami yang pertama iaitu Kamar Seni Studio. Kamar Seni Studio ini merupakan sebuah ruang rakaman dan juga ruang pementasan bagi sesebuah produksi. Pelbagai produksi yang telah berjaya dilakukan khususnya produksi muzik. Tetapi kini Kamar Seni Studio telah membuka kepada semua jenis produksi antaranya tari, teater, muzik, boleh menggunakan ruang di Kamar Seni sebagai ruang di Kamar Seni. Kamar Seni Studio juga pernah menaja produksi pelajar mengikut syarat yang ditetapkan. Dan seterusnya yang kedua, hashtag media. Hashtag media merupakan organisasi yang menyediakan perkhidmatan dan barangan teknikal dalam sesebuah produksi. Contohnya barangan teknikal yang ditaja iaitu kamera, lighting dan juga audio. Hashtag media ini juga merupakan rakan kongsi Kamar Seni Studio dan merupakan penaja yang pernah berkolaborasi dengan pelajar Aswara. Kerjaan yang sering diberikan ialah berbentuk barangan teknikal. Baiklah, jadi harapan kami terhadap projek yang bakal berlangsung, kami mengharapkan bahawa projek ini dapat memberi pengetahuan yang sangat meluas dan satu pendedahan khas mengenai kepelbagaian PPFGs yang ditunjukkan. Dan kami mengharap juga persembahan Puppet Show ini juga dapat dibuat daripada PPFG yang kat sini yang kami nak tekankan bahawa ia menjadi satu kelainan dan keistimewaan yang dapat ditayangkan kepada masyarakat khususnya dalam negara Malaysia. Dan harapan kami terakhir, kami berharap bahawa projek ini mampu memberikan satu kesan ataupun impak yang positif kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan projek yang kami ingin ketengahkan iaitu Puppet Show Paper Town. Jadi itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.